Maksud additive manufacturing dikenali sebagai AM ialah salah satu proses pembuatan model yang ingin dihasilkan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah konvensional dan kaedah model, iaitu menggunakan mesin pencetak 3D. Proses ini dilakukan dari satu lapisan ke satu lapisan dengan kawalan komputer untuk membentukkan salah satu objek yang diingini. Kaedah konvensional ialah kaedah yang menggunakan acuan dan tuangan, manakala kaedah moden menggunakan pen 3D dan mesin pencetak 3D. Untuk penggunaan konvensional, iaitu menggunakan acuan dan tuangan, pelbagai bahan yang boleh digunakan dalam model 3D sebagai contoh polisinil poris, getah, plastik dan sebagainya. Untuk penggunaan pen 3D, iaitu kaedah moden menggunakan mesin pencetak 3D, ia menggunakan haba. Haba digunakan untuk mencairkan bahan pencetak seperti contoh polystyrenic acid, iaitu PLA dan sebagainya. Oleh itu, objeknya boleh datang dalam pelbagai jenis rupa bentuk dan selalunya dihasilkan dengan menggunakan data model digital daripada model 3D ataupun sumber data elektronik yang lain. Jenis-jenis proses sheet lamination 3D. Yang pertama ialah pembuatan objek berlapis LOM. Pengeluaran objek berlamina adalah teknologi perkilangan prototipe pantas yang membolehkan pembinaan model 3D. Teknik percetakan dan fabrikasi 3D ini mencipta model 3D dengan menambah, mendeposit dan mengukuhkan bahan mentah dalam lapisan mendatar yang berturut-turut untuk menghasilkan objek padat. Yang kedua, pembuatan objek komposit laminasi terpilih iaitu SLCOM. SLCOM menggunakan termoplastik sebagai bahan asas dan komposit jentian tenunan. Ianya memproses berbagai jenis yang dibuat khas satu arah bertertulang termoplastik atau jentian tenunan berbagai arah yang disesuaikan kepada pelanggan. Yang ketiga, laminasi helaian plastik PSL. PSL menggunakan haba dan tekanan tanpa pelekat kerana ia bergantung kepada pencairan kepingan bersama-sama. Objek berlamina sering digunakan untuk model estetik dan visual dan tidak sesuai untuk kegunaan struktur berat. Yang keempat, pembuatan bahan kejuruteraan berlapis berbantukan komputer. Penggunaan pemprosesan CAM, LEM untuk menghasilkan secara langsung komponen dalam pelbagai struktur kompleks. Pemprosesan CAM, LEM adalah kaedah yang terbaik untuk menghasilkan pengeluaran berskala kecil dalam konteks ujian penggantian bahan. Yang kelima, iaitu laminasi pemendapan terpilih SDL. Laminasi pemendapan selektif merujuk kepada proses pencetakan 3D berasaskan kertas di mana helaian kertas dipotong dan diikat bersama-sama untuk membantu objek 3D. Jadi ianya diperbuat daripada plastik. Model 3D ini diperbuat daripada kertas. Yang keenam, pembuatan bahan tambahan berasaskan komposit CBM. Ianya adalah sejenis proses laminasi lembaran jentian berterusan yang membolehkan jentian lembaran percetakan seperti bahagian bertertulang karbon atau kaca. Kelebihan teknologi CBM ini terletak pada percetakan bahagian yang stabil dari segi dimensi dengan butiran halus, malah mempunyai nisbah kekuatan yang sangat baik. Pembuatan tambahan ultrasonik UAM. Ia adalah teknik percetakan 3D untuk logam. UAM mempunyai keupayaan untuk menggabungkan pelbagai jenis logam. Okey, aplikasi yang pertama ialah visualisasi fotografi. Melalui visualisasi fotografi dalam 3D, semua proses mengenal pelepasan permukaan bumi menjadi lebih terperinci dan menarik.
Yang kedua ialah model seni bina. Model seni bina adalah representasi 3D dari reka bentuk bangunan yang dicadangkan. Dengan model seni bina, dapat melihat skala dan reka bentuk projek pembinaan atau reka bentuk dalaman yang berpotensi. Secara tradisinya, pembuat model membuat replika ini secara manual, tetapi berkat kemajuan teknologi komputer, model 3D kini digunakan secara meluas untuk mewakili idea pembinaan. Yang ketiga ialah komponen ringan untuk pesawat dan industri automotif. Termoplastik dan gentian memungkinkan untuk mengeluarkan secara langsung komponen teknikal yang berfungsi dan ringan untuk industri astroangkasa dan automotif pada kos yang sangat kompetitif. Antara kelebihan pembuatan bahan tambahan atau additive manufacturing ialah yang pertama, proses yang dilakukan dalam manufacturing lebih selamat dan lebih cepat berbanding dengan pembuatan tradisional. Hal ini kerana proses pembuatan bahan tambahan membolehkan kita untuk menghantar reka bentuk terus dari komputer ke pencetak 3D. Selain itu, kelebihan additive manufacturing ialah dapat membuat reka bentuk komponen yang kompleks atau rumit dengan lebih mudah dan lebih menarik yang sukar untuk dihasilkan apabila menggunakan proses lain. Akhir sekali, kelebihan additive manufacturing ialah tidak mempunyai kos yang tinggi dari segi kos penggunaan alatan dan perkakasan. Hal ini kerana additive manufacturing tidak mempunyai kos alat pendahuluan seperti proses powder metallurgi tradisional. Seterusnya, kekurangan additive manufacturing. Teknologi ini terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu kita pertimbangkan sebelum menggunakan teknologi tersebut. Kekurangan yang pertama ialah proses pembuatan adalah perlahan. Ia bergantung pada ukuran yang kita ingini kerana ia akan mengambil masa 2 hingga 3 jam untuk menghasilkan bentuk yang dihasilkan oleh metalurgi serbu konvensional dalam 5 hingga 10 saat. Kekurangan yang kedua ialah ukuran pembuatan yang terbatas. Printer 3D ini memiliki ruang cetak kecil yang membatasi ukuran bahagian yang dapat dicetak. Untuk mencetak bahagian yang lebih besar, ia perlu dicetak di bahagian yang terpisah dan disatukan setelah terhasil. Kekurangan yang ketiga ialah kos yang tinggi untuk bahagian yang besar. Untuk bahagian yang lebih besar, ia mempunyai kos yang tinggi dan masa juga diambil dalam masa yang panjang. Ini disebabkan printer perlu mencetak lebih banyak bahagian sebelum tenaga kerja manual digunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian tersebut. Seterusnya, reka bentuk yang tidak tepat. Sesetengah pencetak mempunyai toleransi yang lebih rendah. Ini bermaksud kemasan mungkin berbeza daripada reka bentuk yang asal. Ini boleh diperbetulkan dalam pemprosesan pasca, tetapi perlu diambil kira bahawa ia akan meningkatkan lagi masa dan kos